Hai semua, salam sejahtera, selamat pagi. Apa kabar semua? Tuan-tuan dan puan, hari ini ada satu berita yang pasti mengejutkan seluruh Pakatan Harapan, bahkan seluruh PKR, seluruh keluarga Anwar Ibrahim, pengundi penyokong Anwar Ibrahim. Hari ini berita berkenaan dengan satu kenyataan yang sangat tidak disukai Anwar Ibrahim. Beliau telah terima berita ini. Berita hari ini yang pasti membuat Anda tak puas hati. Sekiranya Anda adalah penyokong Anwar Ibrahim. Hari ini daripada Malaysia Kini yang mengatakan Anwar muflis. Muflis apa? Mari kita teruskan berita ini. Daripada Malaysia Kini, Anwar tuntut RM 10 juta dari Sanusi kerana dakwaan muflis moral. Muflis moral. Peguam yang bertindak bagi pihak Presiden PKR Anwar Ibrahim menuntut ganti rugi daripada Ketua PAS Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur kerana didakwa memfitnahnya melalui ucapannya di Tambun, Perak pada 13 November. Rupanya Anwar telah terima kenyataan bahawa beliau ini muflis moral. Antara lain, Anwar yang juga calon PH, calon Pakatan Harapan bagi Parlimen Tambun menuntut Sanusi menarik balik dan memohon maaf tanpa syarat atas kenyataannya dan membayar ganti rugi RM 10 juta serta yuran guaman. Surat tuntutan yang dihantar melalui firma guaman SN Ne and Partner bertarik hari ini yang mengatakan jika tiada balasan diterima daripada Sanusi dalam tempo 3 hari, mereka mempunyai arahan untuk memulakan prosiding undang-undang terhadapnya. Dalam ucapannya di Tambun, Sanusi mengungkit sabitan Anwar atas tuduhan liwat dan salah guna kuasa dengan mengatakan Anwar muflis moral. Melalui surat tuntutan itu, pegawai Anwar mendakwa ucapan Sanusi adalah fitnah dengan menggambarkan Anwar antara lain sebagai korup, manipulatif, tidak berprinsip, cenderung berkelakuan songsang dan bukan muslim yang baik. Pihak kami telah diarahkan oleh anak guam kami untuk menegaskan bahawa pengampunan penuh telah pun diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan kepada anak guam kami pada atau sekitar 16 Mei 2018 yang mempunyai efek perundangan untuk membersihkan kesemua rekod jenayah dan sabitan lampau semenjak 1998 sehingga 2018. Namun demikian, tanpa mengambil kira pengampunan penuh tersebut telah diberikan, kamu telah bertindak dengan pengetahuan penuh mengenai pengampunan penuh tersebut untuk mengungkapkan dan atau menerbitkan dan atau menyebabkan penerbitan semula perkataan-perkataan memfitnah tersebut, dan dalam berbuat demikian kamu telah mencemarkan dan mengejek pengampunan penuh yang telah diberikan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan telah melakukan penghinaan terhadap institusi Raja-Raja Malaysia, kata surat tuntutan itu. Surat itu juga menuduh Sanusi mengaibkan kuasa agong dan mencabar proses dan keputusan pengampunan penuh yang boleh menjadi kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi adakah kenyataan daripada Sanusi, keputusan yang Sanusi buat ini, beliau tidak bertindak, tidak berfikir sebelum bertindak. Selepas Anwar pula akan bertindak untuk mendakwa ataupun menuntut RM 10 juta dari Sanusi kerana mendakwa
terutamanya dengan perkataan muflis moral. Dan setelah Anwar yang sudah terima pengampunan daripada Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung, sudah pasti pengampunan itu sudah disahkan dan tidak ada lagi yang boleh mempertikaikan, sebab ini adalah keputusan daripada Agung. Jadi ini adalah berita paling buruk ataupun berita paling ditakuti Sanusi selepas Anwar akan menuntut RM 10 juta dan telah menghantar surat tuntutan untuk Sanusi. Melalui surat tuntutan itu, Peguam Anwar mendakwa ucapan Sanusi adalah fitnah dengan menggambarkan Anwar antara lain sebagai korup, manipulatif, tidak berprinsip, cenderung berkelakuan songsang dan bukan muslim yang baik. Sedangkan yang di Pertuan Agung sudah memberi pengampunan penuh kepada Anwar Ibrahim. Ini sudah pasti berita paling hangat hari ini untuk rakyat Indonesia. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda dengan berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Hai, hello, selamat pagi, salam sejahtera semua. Tuan-tuan dan puan, kita kenal Khairi Jamaluddin. Kita tahu Khairi Jamaluddin seorang yang sangat berpotensi untuk menjadi ketua, seorang pemimpin. Sudah pasti sebelum PRU15 kita mendengar banyak berita tentang Khairi Jamaluddin. Hari ini ada satu berita yang pasti mengejutkan Khairi Jamaluddin dan sudah pasti kepada penyokong-penyokong Khairi Jamaluddin. Mesti Anda tak sangka berita ini diterbitkan dan ada berita seumpama. Ada berita begini yang mengaitkan Khairi Jamaluddin ini disaman. Mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa KJ disaman? Dan apa yang membuatkan KJ ini boleh disaman? Sedangkan beliau ini, kita dapat melihat beliau seorang yang baik, beliau seorang yang tidak mungkinlah akan disaman. Tapi hari ini beliau disaman. Melalui berita hari ini daripada Agenda Daily, Khairi Jamaluddin, Dr. Nur Hisham disaman. Kenapa mereka disaman? Berita sepenuhnya dipetik daripada Agenda Daily. Khairi Jamaluddin, Dr. Nur Hisham disaman isu vaksin COVID-19. Sekumpulan penerima vaksin memfailkan saman terhadap kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, khususnya menteri yang bertanggung jawab ke atas program vaksinasi negara, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, selepas mendakwa menjadi mangsa kepada kesan sampingan akibat vaksin COVID-19. Memetik laporan Sinar Harian, seramai 44 orang mangsa itu yang diwakili firma Guaman Syahrin Shatir Kamal & Co turut memfailkan saman terhadap pengarah kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan 3 pengeluar vaksin COVID-19 Pfizer, AstraZeneca dan Pharma Niaga. Peguam Muhammad Syahrin Satir berkata, sekumpulan tersebut mendakwa Kementerian Kesehatan Malaysia KKM memberi satu deklarasi tidak sah dan merupakan suatu persetujuan yang dipaksa oleh pihak defendant untuk mengelakkan mereka diambil tindakan daripada kesan sampingan teruk akibat suntikan vaksin tersebut. Beliau turut memberitahu anak guamnya menuntut defendant bertanggung jawab atas kesan suntikan COVID-19 terhadap plaintiff yang telah memberikan kesan sampingan teruk yang mengakibatkan kerugian. Anak guam kami menuntut ganti rugi am dan ganti rugi khas yang perlu dibayar defendant kepada plaintiff akibat daripada kesan sampingan teruk suntikan COVID-19 yang telah menyebabkan kematian, kehilangan upaya kekal, dan komplikasi-komplikasi lain yang mengakibatkan kerugian dan kehilangan nyawa yang ditanggung plaintiff, katanya. Beliau juga berkata, ketiadaan bukti vaksin yang pernah diuji secara secara klinikal sebelum digunakan terhadap pengguna juga menjadi antara asas tuntutan saman tersebut.
Plaintiff juga menuntut sebuah injunksi interim untuk menghalang defendant daripada memberikan secara meluas vaksin COVID-19 kepada rakyat Malaysia yang lain sehingga kajian klinikal dilakukan dan laporan lengkap disediakan. Jadi berita hari ini mungkin mengejutkan kepada semua penyokong Khairy Jamaluddin. Bahkan bukan Khairy Jamaluddin saja, bekas Menteri Kesehatan kita juga yaitu Dr. Noor Hisham melalui sumber berita ini daripada Agenda Daily. Khairy Jamaluddin, Noor Hisham disaman isu vaksin COVID-19. Jadi tuan-tuan dan puan, ini pasti mengejutkan PRU15, mengejutkan KJ. Di samping beliau ingin bertanding di Sungai Buloh, Parlimen Sungai Buloh, di mana beliau pertama kali bertanding di situ. Sebelum ini beliau telah menakluki Rembau, tapi beliau telah memberikan Parlimen Rembau kepada Tokmat. Hari ini pula tinggal kurang beberapa hari lagi PRU15, Khairy Jamaluddin terima berita begini. Ini sudah pasti mungkin akan mengganggu fokus beliau untuk persediaan dalam PRU15. Tapi kita doakan semoga Khairy Jamaluddin akan sentiasa dalam keadaan yang baik, bersedia untuk berkempen, bersedia untuk bertanding nanti. Apapun tuan-tuan dan puan, apa komen Anda tentang berita hari ini? Anda boleh komen di bawah.